Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Fassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah Taala berikan peluang dan ruang kepada kita untuk sama-sama berkumpul pada petang ini bagi meneruskan sesi bacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Al-Mufidati yang dikarang oleh guru kita Al-Habib Hasan Ibnu Ahmad Al-Kaf hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Jadi alhamdulillah kita dah selesai tentang perbincangan salat al-khauf, iaitu salat ketika takut. Maka petang ini kita akan masuk tajuk baru, al-libasu, tajuk tentang pakaian. Ai ma yajuzu lubsuhu wa ma la yajuz. Kita akan bincangkan tentang pakaian yang boleh dipakai dan pakaian yang diharamkan untuk kita pakai. Al-aslu fihi qawluhu ta'ala ya bani Adam qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khair. Jadi asal ataupun dalil kepada persyariatan berpakaian ialah, wahai anak Adam, telah kami turunkan ke atas kamu pakaian untuk kamu tutup aurat kamu. Jadi daripada situ dibincangkan tentang hukum hakam pakaian. Adakah semua pakaian boleh kita pakai untuk menutup aurat? Hukmul libasi yajusul libasu fi ayyi shay'in min ghairi adh-dhahabi wal fiddati wal harir fa yahrumu lubsuhunna lirijal li ghairi hajah. Hukum pakai pakaian, harus memakai pakaian apa jenis sekalipun, selain daripada emas, perak dan juga al-harir, sutera. Jadi saya pakai sekarang ni cotton, boleh, tak ada masalah. Mak harga 1,000, mak harga 1,500,000 ikut pergi, tak ada masalah, boleh. Dan tak boleh 3, emas, perak dan sutera. Yang tu diharamkan. Kenapa diharamkan? Wal 'illatu fit tahrimi kasru qulubil fuqara wal israf. Illah kepada pengharaman ialah pertama dalil lah, itu jelas. Yang kedua ialah kerana ianya memecahkan hati para fuqara. Jadi orang fakir miskin nak makan pun, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tiba-tiba kita berpakaian dengan sutera yang harganya masya-Allah tabarakallah ribu-ribuan ringgit, puluh ribu. Jadi takut mereka berasa hati, maka diharamkan. Begitu juga al-israf, melampau-lampau, itu alasan diharamkan. Fa yahrumu lubsuhunna lirijal li ghairi hajah. Maka haram pakai 3 jenis pakaian tadi yang ada emas, perak ataupun sutera bagi lelaki tanpa ada hajat. Jadi haram itu haram pada semua sudut penggunaan. Sama ada kita jadikan dia sebagai selimut untuk kita, baju untuk kita, ataupun kita tutup cushion, kemudian kita sandar di atas dia, menyandar di atas sutera, itu juga haram. Ataupun kita lapik kat bawah, kita duduk atas dia, itu juga diharamkan. Apa-apa jenis penggunaan diharamkan kita guna sutera. Begitu juga kalau kita pakai kelambu yang terbuat daripada sutera, haram. Malah disebut oleh ulama, kalau atap kita ni kita tutup dengan apa? Sutera, juga diharamkan di dalam syarak. Boleh. Sekalipun antara kita dengan atap tu jauh. Tadi kita dengan atap tu jauh, tapi atas atap tu ada sutera, kita tutup dengan sutera juga. Haram ketika itu. Faham? Haram ke atas kita. Boleh orang lelaki lah, orang lelaki. لقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخذ قطعة من ذهب في يمينه وقطعة من حرير في شماله
Kerana Nabi SAW bersabda, bila mana beliau baginda memegang satu potong emas belah tangan kanan, satu lagi belah kiri, Nabi pun bersabda, hadza haramun ala dzukuri ummati, ini haram ke atas umat aku yang lelaki, hillun li inathihim, halal dan dibenarkan ke atas umatku yang perempuan. Cuma Syekh sebut lepas tu, wa yajuzu lis-sabiyyi wal majnun, emas, perak dan sutera tadi tu haram tu ke atas lelaki yang baligh, yang berakal. Ada pun budak kecil yang belum baligh boleh pakai, walaupun kita tolong pakaikan, sama ada untuk hari raya, bukan hari raya boleh belaka. Ataupun orang gila, kita boleh pakaikan emas, perak ataupun sutera pada badan dia, tidak ada masalah. Yang tak boleh kita yang berakal dan sudah baligh. Halatu jawazi lubsi zahab salathun. Kemudian Syekh bincang keadaan-keadaan yang membolehkan kita pakai emas. Ada 3 keadaan. Yang pertama, as-sinnu, gigi. Ai idza quli'at ihda asnanihi aw fasadat bihaitsu la yantafi'u biha fayajuzu an yada'a makanuha sinnan min dhahab. Contoh gigi depan ni cabuk tak. Ataupun tak cabuk, ada cuma tak ada function. Mana kalau dia duduk cokoh situ pun tak ada function, gepuk dah ke apa. Maka ketika itu boleh cabut dan kita ganti dengan gigi emas. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Faham? Okey, yang kedua, al-unmulah, ay unmulatun wahidah fi kulli isbi' illa anmulatul ibham. Unmulah mana ni? Ruas ni. Boleh tak kita pakai ruas tu guna emas? Boleh, tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, pada ruas yang paling atas sahaja. Yang kedua, tak boleh berbilang-bilang, satu ruas je, tak boleh pakai 2 ruas, satu ruas je dibenarkan. Kemudian mesti bahagian bawah tu elok. Kalau bawah tu lumpuh, kemudian kita letak emas kat atas, yang tu tak boleh. Jadi bawah ni elok, bawah ni elok, dan ni bahagian atas ni rosak, kita buang, kita ganti dengan emas, yang tu boleh. Di bawahnya mesti elok. Faham tu? Jadi ada 3 syarat pada keharusan menggunakan unmulah, iaitu ruas daripada emas. Tu. Yang pertama, mesti guna ruas atas sahaja. Yang kedua, tak boleh berbilang-bilang. Mana pada satu ni ada 3 ruas kan, tak boleh 2 ruas letak emas, tak boleh. Yang ketiga, mesti ruasnya bawah tu molek. Contoh atas ni rosak, ni pun rosak, yang ni molek, yang ni molek, kerat, yang tengah ni kita letak emas, dibenarkan, tidak ada masalah. Cara buat tu kita tanya orang lain lah, tak payah tanya aku lah. Faham tak? Itu kita tanya pakar lah. Jangan semua benda nak tanya ustaz. Malaikat kalau ustaz tu pakar, betul lah tu, kita tanya dia. Jadi cara-cara nak pakai apa sebetul, harga dan sebagainya, boleh rujuk orang lain. Yang ketiga, al-anfu, ni hidung. Ai idza quti'at anfu fayajuzu an yattakhidha makana anfa min dhahab. Contoh berpegang terputus ni, bahagian depan yang mancung ni, maka digantikan dengan emas, dibenarkan di dalam agama Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah. Terus, halatu jawazi lubsil harir. Jadi kita ulang balik 3 keadaan yang mengharuskan kita pakai emas. Pertama, gigi. Kedua, ruas jari. Yang ketiga, hidung, dengan syarat yang telah kita bincangkan. Syekh masuk pula tentang halatu jawazi lubsil hariri, keadaan-keadaan yang mengharuskan kita memakai sutera. Perempuan bereslah boleh pakai, tak, emas pun boleh pakai, perak pun boleh pakai. Ni kita lelaki, orang jantan, asal hukum tak boleh pakai sutera, tak. Tapi kita pada waktu-waktu boleh pakai. Ada 4 keadaan. Yang pertama, as-sitru, sebagai kelambu penutup lil Kaabah, bagi Kaabah. Ni umur lah, bukan makna tutup badan kita tak. Tutup badan kita haram, tutup Kaabah. Ataupun tutup kubur para anbiya, para nabi, kita tutup kuburnya dengan kain sutera, boleh. Ini bukan sembah kubur, bukan jenis apa nama otak lazim malzum ni, susah juga. Ustaz seolah membenarkan, bukan aku benarkan, ni orang lain. Ulama Syafi'iyah mengatakan boleh kita letak kelambu kubur itu, penutup kubur itu dengan sutera. Bukan sembah kubur lah,
letak tu je harus. Sembah kubur tu haram. Faqala ba'dhum wa kadzalika quburus salihin. Begitu juga kubur para salihin, para orang salih. Sebahagian ulama kata boleh juga. Jadi pada masalah yang ada khilaf begini, tak perlulah kita nak menuduh orang yang tidak sama pandangan kita dengan syirik sembah kubur dan sebagainya. Yang kedua, al-alaqah. Al-alaqah ni bekas. Bekas bagi apa? Lil mushaf. Bekas Quran kita buat daripada sutera, masya-Allah. Wasikin, bekas pisau, wasaif, pedang, wal khiyatah, bekas bagi letak alat-alat menjahit, juga dibenarkan. Contoh, ayuh. Allahumma salli ala Muhammad. Yallah. Kemudian masuk pula yang keempat, yang keberapa? Yang ketiga, al-khayt. Al-khayt iaitu tali benang. Lisubhah, untuk tasbih kita tu, tali benang tu daripada sutera boleh. Wal miftah, kunci. Tali dia tu, tali kunci tu daripada benang. Wal mizan. Mizan ni timbangan. Dacing tu lah. Tak barisan nasional. Dacing tu kita buat daripada sutera. Bukan dacing tu, tali dacing tu. Tu juga boleh daripada sutera, tidak ada masalah. Yang ketiga, yang keempat, al-ghita, penutup. Lil-qulal, penutup bagi bekas-bekas. Wal abariq wal qizan, ni semua ni adik-beradik ni. Penutup bagi bekas-bekas kendi, cangkir, tong, lah bekas-bekas tu, kita boleh tutup dengan kain sutera, tidak ada masalah, harus. Wa yajuzu lubsuhu kadzalika lid-darurah. Harus juga kita pakai kalau ada darurat. Kalau ada darurat kita boleh pakai kain sutera. Kafajati harbin in lam yajid ghairah. Contoh, tiba-tiba dapat seruan untuk berperang, berjihad fi sabilillah. Tak, ketika itu tidak ada pakaian lain yang sesuai, melainkan kita hanya ada sutera, maka capai sutera tu terus pergi keluar untuk berperang fisabilillah, boleh, tak ada masalah. Berjihad lah maknanya. Wa kadaf'i jarabin wa qummal wa hakkah, untuk menolak jarab, kudis ataupun kutu ataupun gatal, tak, itu juga boleh. Maknanya pihak yang ada khibrah, ada ilmu tentang masalah kulit, tak, masalah kutu babi apa semua ni, dia kata kalau pakai sutera mungkin lebih cepat sembuh, tak, ataupun binatang-binatang ni tak datang, maka ketika itu boleh pakai sutera. Ataupun gatal, pakai sutera jadi lega sikit, maka boleh pakai sutera. Wa satri aurah illa majid ghairah. Begitu juga untuk menutup aurat kalau kita tak jumpa pakaian lain. Kalau ada pakaian lain macam hari ni, dalam almari kita daripada hujung sampai ke hujung belah sini, tak campur yang bawah tu berlambak pakaian, tak, maka ketika itu haram kita memakai sutera. Kemudian berpindah kepada masailu fi lubsil harir, masalah-masalah yang berkait dengan pakaian sutera. Ada 4. Yang pertama, al-farqu bainal qazzi wal ibraisam, kilahuma min harir, anna ibraisam huwa ma najasat nasajathu dudatu kharajat minhu wa hiya maitah. Yang pertama, beza antara al-qazzi wal ibraisam. Pertama, kita tahu kedua-dua ini sutera. Cuma dalam bahasa Arab ada beza sikit. Al-ibraisam ialah sutera yang keluar daripada ulat sutera, sedangkan ulat sutera tu dah mampu, dah mati. Faham? Maka apa yang kita ambil daripada ulat tersebut ketika dia dah mati, kita panggil ibraisam. Al-qazzu pula ialah huwa ma nasajat hududatu wa kharajat minhu wa hiya hayyah. Apa yang kita ambil daripada ulat sutera sedangkan dia masih hidup, apa yang keluar daripada diri dia sedangkan dia masih hidup, itu kita panggil al-qazzu. Ala kulli hal, dua-dua itu ialah sutera.
Allah. Yang kedua, hukum thawb al-murakkabi min haririn wa ghairi. Hukum pakaian yang tersusun daripada sutera dan selain daripada sutera. Jadi pakaian tu digabung antara sutera dan bukan sutera. Boleh ataupun tidak. Kalau sutera semata-mata haram. Tapi kalau yang gabung ni lagu mana cerita? Yahillu lubsuhu illam yazid waznul hariri alal akhari. Dibenarkan pakai pakaian tersebut kalau berat sutera lebih ringan daripada berat pakaian lain. Contoh kita sebut sutera dengan kain, dengan kain kain. Faham tak? Kalau sutera lebih berat, haram. Kalau kain kain tu lebih berat, maka dibenarkan. Contoh bahagian atas ni 3/4 daripada daripada kain kain, 1/4 daripada sutera. Itu boleh. Sebab apa? Kita ambil iktibar dengan berat. Kalau yang berat itu lebih kepada kain, maka dibenarkan. Kalau sebaliknya diharamkan. Fal'ibratu bil wazni la bil misahah wal dhuhur. Fama dama al hariru aqalla waznan aw musawiyan lah fala yahrum. Jadi saya sebut kita ambil iktibar dengan berat, bukan dengan zuhur. Boleh jadi nampak daripada jauh yang terzahir itu lebih kepada sutera. Tapi bila timbang berat, kain tu lebih berat, maka masih dibenarkan. Boleh? Ataupun sama rata, berat tu sama, sutera dengan kain kain juga boleh. Tidak diharamkan. Kalau syak yang mana lebih berat, yang mana lebih ringan, ketika itu khilaf. Ketika itu ada khilaf. Di sisi Imam Ibn Hajar tidak haram, di sisi Imam Ramli haram, dan tidak syak lagi. Pada warak itu ada pujian. Maknanya kalau ada perasaan syak sama ada lebih berat ke lagu mana, maka tinggalkan, itu lebih baik untuk agama. Yallah. Nombor 3. Hukum at-tatrifi bil hariri. Hukum meletakkan hujung-hujung pakaian dengan sutera. Boleh? Tepi-tepi pakaian itu kita hiaskan dengan sutera. Boleh ataupun tidak? Itu tatrif nama dia. Huwa an yaj'ala taraf ath-thawb harira fayahillu in kana ala qadri al-'adah wa la yadurru ziyadatuhu ala 4 asabi'a aw ala wazni baqiyati ath-thawb. Kalau kita buat hujung ni tak, hujung ni dengan sutera, hujung ni sutera, hujung ni sutera, boleh tak? Hujung kain pelekat, hujung jubah, boleh ataupun tidak? Hujung-hujung pakaian itu kita buat dengan sutera. Jawapannya dibenarkan, boleh, halal. Tak, tapi sekadar adat. Adat tu adat macam mana? Adat amsaliha ataupun amsalihi. Maknanya adat orang yang standard macam kita. Contohlah kita sebut guru ni ada standard dia, pensyarah ada standard dia, contohlah. Ataupun ini mungkin kita boleh sebut B40 ke M40, M20, T50 ke apa tak, ikut lah jenis lagu tu kan. Jadi standard orang B40 pakai sutera banyak tu. Jadi kalau dia B40 tak boleh pakai lebih daripada tu untuk tatrif, untuk hujung pakaian. Kalau M40 pula, M20 ke M40, tukar laki dah pun. Kita tak takut manusia kita. Ala kulli hal, bila contoh yang kita sebut orang-orang yang orang kaum kerabat aja. Tak. Jadi level-level dia orang ni, dia orang pakai dengan qadar yang pada seluruh hujung ni semua dia letak. Semua dia letak. Tak. Maka orang lain pun boleh buat perkara yang sama lah. Kalau itulah standard bagi level tu, bagi kelompok tu. Itu maksudnya. Faham tu? Faham tak? Contoh cikgu lah. Cikgu pakai sekadar 2 ni je. Hujung ni. Hujung-hujung lain tak pakai. Contoh lah. Itu adat kebiasaan mereka. Maka tak boleh cikgu yang sama level buat lebih daripada tu. Itu makna adatul amsal. Yang ni mungkin pihak kerajaan ataupun pihak jabatan agama
telah tetapkan Allahu a'lam dalam fatwa-fatwa mereka. Kalau masalah pakai emas tu, pakai cincin, kalau bagi perempuan boleh kan. Kalau lebih adat, lebih atau israf, maka membazir, maka ketika itu wajib zakat juga. Kalau sekadar pakai biasa, maka emas tu tak wajib zakat. Jadi kalau tengok dalam web sahabat zakat dan sebagainya, diorang ada tetap dah yang dianggap sebagai melangkaui batas itu ialah kadar ini. Bawah tu dianggap sebagai biasa sahaja, tidak melanggar batas. Maka kalau kita pakai bawah tu, maka tak wajib zakat lah pada seluruh emas yang kita pakai. Kalau lebih daripada tu, maka kena zakat. Jadi kat sini tak tahu disebutkan juga ataupun tidak oleh pihak berwajib di tempat kita lah, Jabatan Agama dan sebagainya. Tapi ulama sebut kadar itu dengan syarahan yang telah saya sampaikan. Fa yahillu in kana ala qadri al-'adah wa la yadurru ziyadatuhu ala 4 asabi'a aw ala wazni baqiyati as-sawm. Maka tidak ada mudarat, tidak ada masalah kita meletak sutera tu pada hujung-hujung pakaian, walaupun lebih daripada 4 jari ataupun lebih daripada baki berat pakaian. Contohlah pakaian ni beratnya 200 gram contoh. Tak. Untuk hujung tu saja daripada sutera dah 150. Tak ada masalah. Yang penting jangan langgar adat kebiasaan orang selevel kamu. Nombor 4, hukum at-tatrizi min harir. Hukum at-tatriz min harir. Apa at-tatrizu? Wa huwa wad'u qit'atin min haririn khalis 'ala thawb. Kita meletak satu potongan yang pure daripada sutera pada pakaian kita. Jadi pakaian lengkap, ni. Nampak tak ni? Poket kita buat daripada sutera. Boleh tak? Ataupun tiba-tiba kat sini ada lambang apa? Lambang parti kat sini daripada sutera. Contohlah, bukan nak balah. Tapi nak balah boleh juga. Kita muda lagi nak balah pun. Letih dah balah weh. Wa huwa wad'u qit'atin min haririn khalis 'ala thawb. Jadi boleh ataupun tidak. Saya sebut fa yajuzu bi syarti an la yazida 'aruduhu 'ala 4 asabi'. Maka dibenarkan dengan syarat lebar dia tu jangan lebih daripada 4 jari. Lebar bagi benda tu jangan lebih daripada 4 jari. Ni mana lebar mana? Ni ke ni? Panjang tak? Panjang ni lebar. Ni lebar tu jangan lebih daripada 4 jari. Wa alla yazida waznuhu ala wazni baqiyati thawb. Syarat kedua jangan lebih daripada berat baki pakaian. Jadi kalau poket ni saja dah 150 gram, baki pakaian 50 gram, itu tak boleh lah. Sebab dia lebih daripada berat baki pakaian. Itu hukum tatriz. Dibenarkan juga dengan dua syarat. Pertama, lebarnya jangan lebih daripada 4 jari. Kemudian beratnya jangan lebih daripada baki berat pakaian yang dia pakai. Kama qala sahibu safwati az-zubad wa harramu 'ala ar-rijali al-'asjada bin-nasji wat-tamwih la hal as-sada wa khalis al-qazzi aw al-hariri aw ghaliban illa 'ala as-saghiri. Allah Rabbi, matan zubat apalah anak-anak matan zubat ni. Kamu ni tak apa benda. Masailu fil libas, masalah pada pakaian, bukan masalah tentang melibas orang ni. Hukum melibas sikit, hukum melibas sampai lebam tak, bukan. Masailu fil libas pada pakaian. Boleh? Yang pertama al-khatam ataupun al-khatim, boleh baca dua, iaitu cincin. Yusannu lirajuli at-takhattumu bil fiddati ma lam yazid waznuhu ala qadri al-'adah. Disunatkan bagi lelaki pakai cincin perak. Sunat pakai cincin perak. Cincin emas haram selagi mana beratnya tidak lebih daripada kadar adat. Kadar adat macam tadi lah, jangan lebih daripada kadar adat kebiasaan kamu, orang yang standard sama level dengan kamu. Sekalipun lebih daripada 1 mithqal, sekalipun lebih daripada 2.5 gram, tak ada masalah. Yang penting jangan lebih daripada qadrul adah.
Wa yusannu an yakuna fil khinsiri lil yad al yumna wal yusra. Sunat pakai pada jari khinsir. Ni khinsir. Jari manis orang panggil tak? Manis ke kelingking ni. Tu. Boleh? Kanan atau kiri. Thumma al binsir. Kemudian binsir. Ni binsir. Ni. Jadi kalau pakai sini comel, pakai sini pun okey, tak ada masalah. Lepas tu Ustaz pakai dua-dua boleh? Khinsir pakai, binsir pakai, dua ni kita tak cincin. Berlaku khilaf antara Imam Ibn Hajar, Imam Ramli. Imam Ibn Hajar sebut haram, Imam Ramli sebut makruh pakai cincin yang berbilang-bilang, yang banyak. Boleh? Itu pun haram kalau waktu yang sama lah. Kalau sekejap dia pakai hak ni, esok dia pakai hak ni pula. Secara bergilir tak ada masalah. Tapi serentak pakai dua cincin, hukumnya haram di sisi Imam Ibn Hajar, boleh di sisi Imam Ramli. Wa ayakuna fassuhu dakhilal kaf. Anak cincin tu biar duduk dalam, macam Nabi pakai cincin. Anak cincin ni mata cincin orang panggil, duduk di dalam. Dalam tu sini lah. Biasa kita pakai luar kan. Boleh juga ada riwayat yang kata Nabi pakai luar. Kalau tengok dalam Hasyiatul Bajuri alal Syama'il Muhammadiyah ada disebut riwayat tersebut. Wa yahrumu takhattumu bizahab, haram pakai cincin emas. Wa yukrahu bil hadid, dan makruh pakai besi. Namun ikhtiar Imam Nawawi mengatakan tidak makruh pakai besi sebab ada hadis sebut iltamis khataman walau min hadid atau kama qala alaihi salatu wasalam. Mana carilah juga cincin walaupun daripada besi untuk buat sebagai emas kahwin wahakala. Jadi daripada situ Imam Nawawi pilih mengatakan tak makruh walaupun daripada besi. Tapi mazhab kata makruh sebab tu disebut wa yukrahu bil hadid. Tak. Jadi saya masih belum ada cincin lah. Jadi siapa yang ada lebihan rezeki boleh PM saya bagi saiz insya-Allah. Nombor 2, al-isbal. Huwa mujawazatu thawbi wal izar wal sirwali al-ka'bain. Ni balah ni. Isbal ni nak balah. Pakai pakaian sama ada kain, jubah, tak seluar lebih daripada 2 buku lali. Adakah dalam neraka kekal di dalamnya? Haram, finnar. Wa huwa makruh. Hukum dalam mazhab Syafi'i makruh. Jadi sunnah pakai pakaian tu sampai ke betis. Mana tu sunnah. Lepas tu bawah lagi sehingga sampai ke buku lali, itu harus. Bawah buku lali itu makruh. Tapi kalau bawah buku lali tu pakaian kita melebihi buku lali kita, tak dengan tujuan nak menyombongkan diri, yang tu haram. Dan adat tu dah tak ada dah. Itu adat zaman dahulu, zaman jahiliyah. Wa yahrumu in kana bi qasdil khuyala. Faham? Orang tak balas dapat ni. Kalau balas lagi tu nampak bodoh dan dungu tu pekat sangatlah. Buatlah balas bab lagu ni je. Ulama dah rincikan dah. Pakai kerana sombong tu haram. Pakai lebih daripada buku lali tak ada sebab apa, saja nak pakai je. Ikut trend. Makruh. Atas buku lali harus. Atas lagi sampai betis itu sunnah. Ya Allah. Yang ketiga, al-imamah. Yusannu lubsuha lis-salati wa lit-tajammul. Berserban, sunat pakai untuk sembahyang dan untuk bercantik-cantik. Likasratil ahaditsil waridati fiha, kerana banyak hadis yang menunjukkan pada pemakaian al-imamah. Wa yusannu an yaj'ala laha azbatan la tanqusu an 4 asabi'a wa la yazidu ala dhira'. Sunatkan kita ada ekor. Tapi ekor jangan kurang daripada 4 jari dan jangan lebih daripada 1 zira', 1 hasta. Yang kurang daripada 4 jari, jangan lebih daripada 1 hasta. Lebih juga tak ada masalah. Maka hukum lagu mana? Wa in zada falaha hukmun isbal. Kalau lebih daripada 1 hasta, tak, itu ikut hukum isbal. Hukum melabuhkan pakaian sehingga lebih daripada buku lali. Kalau buat secara sengaja, tak ada niat nak menyombong, makruh. Tapi kalau ada niat nak menyombong, tak, hukumnya haram. Wa yursiluha baina katifai. Kita lepas serban tu antara bahu, 2 bahu. Au ala yaminih, ataupun belah kanan, au ala yasarih, ataupun belah kiri. Boleh belaka. Wala yukrahu lubsuha biduni azbah. Dan tidak dihukum makruh. Mana boleh, harus tak makruh pakai serban tanpa azbah, tanpa ekor. Boleh? Sebagaimana yang dilakukan oleh ulama unal ajilla minal azahirah. Ulama-ulama azhar pakai tanpa serban. Boleh, tak ada masalah.
tanpa serban, tanpa ekor. Ada juga yang Syekh pakai dengan ekor kan. Yang keempat, as-thawbul muza'far wal ma'asfar. Pakaian yang panggil apa, dicelup. Pakaian yang diwarnakan dengan muza'far, dengan za'faran ataupun dengan al-ma'asfar, minyak al-usfur, minyak usfur. Yahrumu lubsuhuma lirrajul. Haram kita pakai pakaian tu bagi lelaki. Boleh? Contoh ni daripada al-muza'far, za'faran ataupun ma'asfar. Dicelup tu, dikeringkan, kita pakai buat baju. Haram lelaki pakai. Wahuma al-masbughani bi za'faran wal asfaru. Dalam nota kaki sebut amal muza'far fala khilafah fi hurmati. Adapun muza'far yang diwarnakan, pakaian yang diwarnakan dengan za'faran, yang tu haram, tak ada khilaf. Fala wa amal ma'asfar, adapun yang diwarnakan dengan ma'asfar, minyak usfur, yang tu ada khilaf. Imam Ibn Hajar dalam Tufah kata haram. Dalam Imdad, karya Imam Ibn Hajar juga kata boleh. Kalau dicelup, diwarnakan sebelum dijahit. Tapi Imam Ramli dan juga Khatib Syirbini rahimahullahu ta'ala dan selain daripada mereka mengatakan halal mutlaqan, tanpa sebarang qaid, tanpa sebarang syarat, halal. Kalau muza'far halal. Tapi kalau ma'asfar halal. Kalau muza'far kita dah sebut tadi hukumnya haram tanpa khilaf. Faham? Selesai kat situ insya-Allah. Lepas ni kita masuk hukum tarikus salah, hukum meninggalkan sembahyang. Alhamdulillah. Lepas habis tu kitabul janaiz, kitab jenazah ni kita dah bincang, ada dalam YouTube. Ada bahagian, ada part kecil saya belum sentuh, nanti saya baca. Selepas selesai bab itu kita masuk kitabuz zakah. Ini kitabuz zakah kita akan baca daripada kitab yang bahasa Arab dan juga kita akan baca terjemahan yang telah saya terjemahkan. Jadi boleh dapatkan dengan saya sendiri lah, yang duduk dekat, ataupun boleh dapatkan di Lazada ataupun Shopee. InsyaAllah kita akan baca Arab, kita akan baca bahasa Melayu, kemudian kita uraikan semampu dan sekadar ilmu kita insya-Allah taala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallahu fikum.